Tumpuan saingan Liga Super Malaysia 2022 terarah ke perlawanan matchday 4 di Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri Johor bagi perhitungan di antara tuan rumah JDT yang melayani kunjungan Terengganu. Lorongan yang baik Safir Rahim, Kobinong ketika ini. Hantaran ke tengah, Bekson tandukan dan jaringan awal yang berjaya dihasilkan oleh Johor Darul Takzim. Tindakan Forestieri sebentar tadi, Manuel Ott ketika ini melakukan satu larian baik daripada Manuel Ott, satu percubaan terus. Muntah dan jaringan penyamaan berjaya dihasilkan oleh Terengganu. Kepas Syaman membuka ekor beliau dengan Terengganu. Berjaya Arif Aiman ketinggi lambungan ke tengah, Bekson terus sahaja. JDT berada di hadapan semula. Bekson mendapatkan jaringan kedua pada malam ini. Sambil ketika ini Terengganu cuba melakukan serangan. Faisal Halim, Manuel Ott ketika ini baik mendapatkan kepas Syaman. Terkena palang. Mendapatkan Bekson dan Silva. Arif Aiman ketika ini pendek. Bekson. Peluang untuk Terengganu. Kepas Syaman ketika ini. Dorongan yang baik dibiarkan. Petrus Sitembi. Baik daripada Terengganu ketika ini. Syafiq. Satu cross. Pelanggaran beliau dengan Farizal. Mungkin rawatan terus boleh diberikan Farizal yang seolah-olah tidak sedar. Kawan rapat oleh Matthew berjaya mendapatkan Petrus Sitembi. Manuel Ott. Hampir-hampir. Game yang enjoy, tetapi kita mendoakan agar Farizal Malias ataupun Mael tidak berada dalam kedudukan yang membimbangkan. Kita doakan yang terbaik kerana pelanggaran bersama dengan rakan sepasukannya iaitu Shane Lowry dilihat agak serius, tetapi insyaAllah saya akan cuba dapatkan perkembangan kalau sempat sekejap lagi melalui sos saya. Tetapi enjoy, game ni sangat enjoy kerana tumpuan lebih kepada barisan penyerang dan juga kekebalan dan juga alertnya penjaga gol kedua pasukan. Betul, saya setuju. Terengganu, especially Terengganu bermain dengan cukup baik pada malam ini. Bermain di gelanggang JDT, Johor Darul Takzim. Kita semua tahu pasukan JDT apabila bermain di tempat mereka sendiri, mereka cukup kuat, kukuh. Dan pujian juga harus diberikan kepada pemain-pemain pasukan Terengganu jugalah. Walaupun mereka tewas, tetapi kita boleh nampak mereka terutama di sebahagian attacking, mereka berjaya membuat pergerakan-pergerakan atau percubaan yang cukup baiklah di pintu pasukan JDT. Walaupun masa yang ada untuk Nafuzi membuat homework selepas mereka tewas kepada PJ City tempoh hari agak singkat, tetapi saya rasa ini kalau kita lihat hantaran-hantaran pendek bagaimana Faisal Halim ataupun Miki bergerak dengan tersusun lebih menarik untuk kita saksikan. Ya, betul, kita boleh nampak pasukan Terengganu apabila mereka berada di bahagian attacking third, nampak mereka begitu selesa, terutama sekali Faizal Halim lah. Kita boleh nampak pergerakan beliau daripada luar masuk ke dalam dan bermain hantaran 1-2. Tetapi di situnya bagus ataupun bijaknya pasukan JDT. Mereka walaupun bermain bagus juga pada malam ini, tetapi mereka memikirkan peluang yang mereka dapat, mereka akan kesudahkan. Jadi di situ perbezaan antara pasukan Terengganu dan JDT. Walaupun kita nampak game pada malam ini cukup menghiburkan, terutama sekali apabila mereka kedua pasukan membuat attacking. Bekson da Silva terus kukuh selaku penjaring terbanyak saingan Liga setakat ini. Lihat bagaimana dia berada pada kedudukan, dia tahu apa yang perlu dilakukan, dia tahu di mana untuk mencari peluang itu. Itulah Bekson da Silva. Betul. Dia cukup bijak meletakkan diri dia seharusnya di mana untuk menjaringkan gol. Kita boleh nampak dua-dua crossing daripada kiri ataupun kanan yang dilakukan oleh pemain pasukan JDT, dan dia nampak di mana bola itu akan sampai dan sedikit demi sedikit akan gerak ke tempat yang seharusnya. Dan di sini kita boleh nampak dan satu tandukan yang cukup baik daripada Bekson da Silva. Tetapi kredit juga kepada hantaran dari Corbin yang dilihat melepasi, dia tahu bola itu perlu melepasi pada kedudukan Bekson dalam kedudukan yang sangat-sangat selesa untuk menghasilkan jaringan. Dan selepas itu pada minit ke-33 Bekson sekali lagi mencuri tumpuan menerusi jaringan yang dihasilkan. Kepa Sherman hari ini menghasilkan jaringan pertama. Dia juga agak struggle pada musim ini untuk mengembalikan. Saya rasa hendak atau tidak, bagaimana lamanya kuarantin Terengganu dalam saingan Liga ini juga ada kesan dan tempiasnya, Zah. Ya, betul juga. Tetapi
walaupun kita boleh nampak hari ini Sherman nampak beliau seperti macam bebas untuk membuat larian, gerakan. Mungkin malam ni beliau ingin menunjukkan kepada manajemen pasukan Terengganu ataupun maybe pasukan pihak lawan yang dia mampulah untuk mengucar-kacirkan pertahanan pasukan JDT dan malam ni berjaya menjaringkan 1 gol. Saya rasa kalau ini persembahan Terengganu sebenarnya, mereka mampu untuk datang kembali dengan kedudukan seperti mana kebiasaan yang mereka bermain. Kerana Nafuzi lead ini saya tengok seolah-olah macam dia mau wake up call segera daripada pemain-pemain untuk berdepan dengan lawan berikutnya, Zah. Betul, tapi apa-apa pun pemain juga yang akan deliver di dalam padang. Itu pasal konsistensi itu penting. Walaupun perlawanan masih lagi awal, tetapi apabila mereka dapat lebih awal konsistensi, jadi saya rasa tiada masalah untuk game by game dan mungkin Coach Nafuzi mungkin dia boleh agak ataupun bijak bagaimana untuk membuat penggiliran pemain sebab sekarang ni game masa tu dekat-dekat kan 3 hari, 4 hari ada satu game. Jadi kena pandailah mungkin Coach Nafuzi ada player-player yang untuk beliau membuat penggiliran pemain menukar. Key player seharusnya dikekalkan, tetapi certain position seharusnya ada penggiliran lah untuk memudahkan beliau sendiri sebagai coach untuk meletakkan apa taktikal yang ingin dimainkan pada perlawanan tertentu. Adakah anda bersetuju kalau saya katakan hari ini kekuatan Terengganu juga berkisar kepada bagaimana Nafuzi mungkin dalam kedudukan dia sudah bersedia, dia yakin dengan Petrus Chambi dan juga Habib bersama dengan Manuel Ott yang diletakkan di bahagian midfield untuk memudahkan sebenarnya perjalanan transfer dari department ke department, daripada defend ke midfield kepada bahagian forward. Betul, saya setuju. Cuma rasanya midfield pasukan JDT juga cukup ampuh, cukup baik. Jadi di situ ada persaingan dan kita boleh nampaklah pemain midfield yang Coach Nafuzi letak pada malam ini mampu untuk bersaing dengan pemain midfield pasukan JDT. Di situ enjin untuk kedua-dua pasukan dan kita boleh nampak ada pergerakan-pergerakan yang semua dengan adanya pemain-pemain ini di bahagian midfield. Terutama sekali kalau untuk saya pada malam ini saya nampak Syafiq Rahim lah lebih bijak untuk menambah sedikit elemen untuk istimewanya beliau di situ untuk membuat hantaran-hantaran kepada pemain penyerang pasukan JDT. Syafiq Rahim ni hantaran lah. Ya, dia kat situ dia boleh sukat jarak tu lah jarak. Ya. Datang bola tu sesedap rasa. Betul. Dengan pengalaman dia kan. Jadi saya rasa tidak salah Syafiq diberi peluang untuk bermain dalam pasukan kebangsaan. Mungkin pasukan kebangsaan ya. Mungkin Saya tahu ramai orang akan mempertikaikanlah beliau kan. Tetapi untuk saya masih lagi valid lah Syafiq Rahim untuk bermain untuk pasukan kebangsaan, even pasukan JDT pun. Ya. Okey, Syafiq Rahim tetap Syafiq Rahim kerana dia mempunyai sentuhan yang sangat-sangat menarik. Okey, apa reaksi Nafuzi Zain? Saya rasa ini permainan terbaik selepas mereka tewas pada PJ City. Nafuzi Zain, sesi sidang media. Okey, dari segi overall game malam ni dengan performa player tunjuk tu saya puas hatilah, proud dengan player saya lah, cuba memberi saingan dengan kita nampak bukannya JDT menang dengan mudah lah ni. Dari segi untuk both team play better football lah. Tengok untuk saingan daripada TFC JDT kita tahulah memang performa dia macam mana kan. Kita tengok Terengganu pun bermain dengan baik. Dari segi awal game mungkin player tertekan. So kita dari segi mistake 2 gol kiri kanan daripada crossing 2 kita try bagi skor gol, kita balas dan in the end player fight untuk skor gol lah. Kita create beberapa chances yang boleh untuk menjadikan gol lah. Bertemu JDT bukannya senang dapat chances, so you ada chances you guna skor lah. Tactical pada malam ni pasal tinggalkan Kipre untuk masukkan Azim kuatkan bahasa defend. So adakah itu ada sebagai tactical jadi tepang lone striker kan? Untuk malam ni berbeza dengan sedikit first game lah di City. So malam ni kita letakkan Aziz sebagai foreign defender, import defender dan juga terpaksa mengeluarkan Cici dan mengekalkan Petrus Chambi lah untuk bermain. Mungkin dari segi itu dari segi perancangan dengan taktikal untuk kita lah untuk bertemu dengan JDT. Tengok itu kesan.
bagi saya malam ni overall performance saya berpuas hati dengan situasi, dengan keadaan tim Terengganu yang kita bermula berbeza daripada tim lain lah. Daripada kita tengok banyak dari segi game, kompetitif game, ini betul-betul baru saya dapat nampak lah selepas 3 bulan kita training lah. Advantage untuk tim lain kira 2 bulan ni sudah bermain 3 game, kita ni baru starting. Mungkin dari segi momentum itu kita nampak daripada first game berbeza lah dengan tim yang telah bermain dengan lebih. Well, yeah, of course. I think I cannot lie. This Terengganu team is a good team. They have good players. They have a good and strong midfield. Very good with the ball. They can manage to find the combinations. We know about Sherman that he's very dangerous. He's very strong. And then they are fast on the wings. So it's a team that is going to fight overall the season, the Super League season, that's for sure. And fortunately, we could take the 3 points with a very tough game. There will come a time when Terengganu can beat us, but it wasn't today. So as long as we can stretch, that is good for us. I'm happy with the players, the performance, the effort. We need to improve in some situations, especially now when we are facing 6 games that are, I think, the most important games upcoming in the ACL, and then come back to the league. We need to change the chip to Champions League, recover the players as soon as possible, best as possible, and then come back stronger. So how's Fariza's situation? You know, Fari is not here. Fari, I think, is in the hospital checking everything. I don't have yet the final notice, but I think hopefully he will be fine. He had a slight cut, and of course the knock with the knee of Shane. So we hope he's going to be okay. What you see the combination? You can see the Terengganu striker. You know the big hard. Then your defense have to work the rate high. So what do you see for the upcoming game? No. The Terengganu keep on pressing. Well, we go game by game. We go game by game. You know, in the Malaysian League, teams change a lot from time to time. See, Kuala Lumpur beat us in the Malaysian Cup, and now we beat them 3-0 and then again 3-0. So they change. So they are not the same. They are not consistent at some point. So we don't know about the future. We know about today. Today, Terengganu, I congratulate the players. I congratulate Coach Nafusi. He's doing a good job. We respect the teams that like to play football. We respect the teams that don't waste time. And we respect the teams that fight with honor and with dignity and lose 2-1 like this, because they were very close. I think we were lucky. Sherman had 2 situations that he could score, and he didn't have the luck, and we were there to contain. So it was a tough match. Overall, I think it was very balanced in many ways. But at the end of the day, GDT knew how to get the 3 points. Itu saya katakan Benjamin pun nyata meletakkan kepada Sherman 2 peluang keemasan yang boleh menghasilkan jaringan, tetapi konsentrasi dan juga bagaimana cepatnya recovery yang dilakukan oleh pemain pertahanan JDT menyaksikan insiden itu berjaya diselamatkan untuk terus kekal dengan kedudukan tersebut. Dan kita akan ke Johor Bahru, sama ada bersedia ataupun tidak, kita langgar aja. Okey. Rakan tugas Zulhelmi Zainal Azam telah pun bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hafizal. Jangan lupa besok di India. Betul, jam 4.30 ya. Balik 4.30 apa malam. Okey. Okey. First soalan saya. Kondisi Farizah Malias. Okey, yang penting dia sedarkan diri ketika diusung keluar pada minit ke 60 ke 61 itu.
dan perkembangan baru yang kita terima, beliau berada di hospital untuk menerima rawatan lanjut. Menurut jurulatih Benjamin Mora, dia mengalami kecederaan di bahagian muka yang mana di bahagian kening ada luka. Mungkin susulan daripada pelanggaran dan juga pertembungan dengan Shane Lowry, pertahanan JDT. Dan seperti saya katakan, yang penting makluman yang setakat ini saya terima, beliau sedarkan diri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, Zul, saya nak mulakan perbincangan kita lintas langsung ini tentang bagaimana Nafuzi hari ini nyata lebih menghiburkan jika nak dibandingkan cerita di Kelana Jaya tempoh hari. Saya setuju, aksi yang boleh dikatakan baik walaupun tewas, dan saya sifatkan Terengganu FC kalah bermaruah pada malam ini. Melihat kepada percaturan taktikal Nafuzi amat menjadi kita ketepikan tentang keputusan. Kita bercakap tentang aksi permainan yang ditampilkan anak buah Nafuzi, di mana dengan menggunakan seorang penyerang Kepa Sean Sherman berbanding dua penyerang sebelum ini, Kepa dan Cece, lebih banyak penguasaan ataupun lebih banyak boleh dilakukan di bahagian tengah, membabitkan pemain seperti Habib Harun dan juga seorang pemain daripada Filipina. Dan saya melihat di bahagian pertahanan juga amat baik pada malam ini. Kombinasi antara Azim Rezovic yang diturunkan, diberi peluang beraksi, amat baik beraksi bersama Syarul Nizam. Rahlim juga beraksi baik walaupun kembali memperkuatkan kesebelasan utama skuad PTF pada malam ini. Okey, Zul, saya rasa kupasan yang lengkap. Macam mana bertugas di bulan puasa ni? Persiapan untuk buka puasa, untuk rush ke stadium, macam mana? Agak mencabar, tetapi kita perlu merancang dan kekal tenang sebab kita tahu dan kita perlu baca keadaan di pejabat macam mana, dan saya rasa kalau kita bijak membuat percaturan, semuanya keadaan terkawal. Setakat ni percaturan awak kena lah. Alhamdulillah kena. Tadi saya sempat berbuka puasa dan makan di restoran bersama Azri, juru kamera saya yang sentiasa boleh katakan panik, yang lebih mengutamakan soal kerja berbanding berbuka puasa. Kredit harus diberikan kepada mamu. Tak, okey. Last. Hari ni dia buka puasa apa ini? Yang penting soalan dia. Ada lagi? Okey, hari ini kita mendapat tajaan daripada rakan-rakan saya di sini. Menu adalah nasi biryani gam Batu Pahat. Oh, sebab tu mamu tak komplain. Sebab itu tak komplain, sebab ada kari kat situ. Ya. Zul, thank you Zul. Thank you Zul. Sama-sama Fizal. Kembali. Besok jangan lupa balik awal sikit, jangan lambat. I wait for you. Baik, terima kasih Zul di Johor Bahru.